Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke kita punya chapter 10, Gradient of a Straight Line. Okey. Jadi gradient of straight line ni adalah berkaitan tentang garisan lurus di atas sebuah Cartesian plane. Okey, Cartesian plane tu apa? Okey, saya terangkan dulu Cartesian plane. Sepatutnya kamu dah belajar benda ni waktu kamu belajar koordinat dan juga graph function. Okey, kamu dah lukis graph, kamu dah belajar tentang koordinat. Kecuali kelas 2 Bandura. Okey, kelas 2 Bandura tak apa, walaupun tak belajar lagi koordinat dan juga graph function, saya akan terangkan sikit tentang Cartesian plane supaya kamu tahu. Okey, Cartesian plane adalah satu satah yang terdiri daripada dua paksi, iaitu paksi Y sebagai dia punya vertical dan juga paksi X sebagai dia punya horizontal. Okey, saya lukiskan kat sini. Okey, ini adalah paksi Y dan ini adalah paksi X. Okey, kat geografi pun kamu dah belajar benda ni untuk buat koordinat kan. Okey, paksi Y kita labelkan sebagai Y, sini adalah sebagai X. Tengah-tengah center persilangan antara X dan juga Y bermulalah kedudukan kosong kosong. Okey, yang tengah-tengah tempat sini adalah titik kosong kosong. Okey, biasanya kita labelkan dia dengan O. Okey, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sebelah kiri O adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Okey, ini adalah untuk paksi X. Semakin ke kanan, nombor dia semakin membesar, 1 sampai 10. Yang ni pula paksi X juga, semakin ke kiri nilai dia semakin kecil. Belah sini semua negatif, yang ni semua positif. Okey, paksi Y pula naik ke atas semua positif. 1 sampailah infinity, yang ke bawah pula semuanya nombor negatif. Okey, contoh dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Okey, yang dekat bawah pula sini 2, 4, negatif 2, negatif 4, negatif 8, negatif 10, negatif 12 dan seterusnya. Okey, ini adalah Cartesian plane. Straight line dilukis di atas Cartesian plane. Contoh macam ni. Okey, ini adalah sebuah straight line. Saya lukis guna pen hijau. Okey, ini adalah straight line. Bab kita adalah untuk mengukur kecerunan garisan lurus yang dilukis di atas Cartesian plane ini. Okey, boleh faham ke setakat ni? Okey, kita proceed. How to determine the gradient of a straight line? Macam mana untuk kita tentukan kecerunan bagi satu gaya lurus? Okey, ada 3 cara yang semuanya. Yang pertama sekali adalah kita ambil, kita tengok dekat sini formula dia, gradient. Biasanya kita labelkan gradient tu dengan simbol M. Nampak M je kita tahu, oh ini adalah tentang gradient ataupun kecerunan. Okey, formula dia adalah vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Vertical distance adalah jarak tegak. Okey, jarak tegak macam ni. Yang ni adalah jarak tegak. Horizontal distance adalah jarak yang melintang. Macam itulah, ni menegak, ni melintang. Mengufuk mencancang, saya pening benda tu. Okey, ingat vertical adalah tegak, horizontal adalah yang melintang macam ni. Okey. Jadi kita tengok contoh yang menggunakan cara yang pertama, iaitu vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance itu tadi. Okay, from the following diagram, specify the gradient of the straight line PQ and BC. Describe the steepness of line PQ and BC. Okay, jadi ini adalah straight line PQ, yang ni adalah straight line BC. Jadi kita nak dapatkan dia punya kecerunan, kita tulis dulu formula. Biasakan diri tulis formula M equal to vertical distance, okay, dibahagikan dengan horizontal distance. Okey, vertical distance. Macam saya cakap tadi, jarak tegak dari sini ke sini. Ni adalah jarak tegak. Daripada P nak ke Q ni jarak sengit. Ni sengit Okey, jadi dia nak jarak tegak, vertical. Jarak P nak ke Q yang vertical ada dari sini sampailah sini. Ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4. Jadi vertical distance dia adalah 4. Jadi kita tengok horizontal distance dia berapa. Okey, ini adalah horizontal distance dia. Kita tengok ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 3 kotak dekat sini. Okey, kita labelkan sini 4, sini 3. Jadi M dia, vertical distance adalah 4, dibahagikan dengan horizontal distance dia adalah 3. Maka ini adalah kecerunan bagi garisan lurus
PQ. Okey, mudah saja. Ambil vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Okey, vertical distance dia sini. Okey, ada dua kotak. 1, 2. Labelkan dengan 2. Dekat bawah pula ada berapa ni? 1, 2, 3. Ada 3 kotak, maka labelkan dia dengan 3. Maka kecerunan sama dengan vertical distance dia adalah 2. Dibahagikan dengan horizontal distance dia adalah 3. Maka kecerunan bagi garis lurus BC adalah 2/3. Okay, the gradient is 2/3. Kita labelkan dia dengan simbol M. Tulis je M dalam exam, tak payah nak gradient ke apa ke, tulis M, maka profesor dah faham. M itu adalah untuk gradient. Okay, sebelum saya lupa, bab ini adalah sangat penting ya. Bab 10 ni, gradient of straight line adalah sangat penting sebab dia akan bersambung dengan persamaan garis lurus. Equation of a straight line waktu kamu belajar form 3 nanti. Okay. Seterusnya kita tengok cara yang kedua. Tadi cara yang pertama formula dia adalah vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Ini adalah cara yang kedua untuk kita dapatkan gradient. Okey, yang ni dia bagi formula yang kedua, gradient M equal to y2 minus y1 dibahagikan dengan x2 minus x1. Kebiasaannya kita gunakan yang ni apabila dia bagi kat kita dalam bentuk koordinat. Saya tulis kat sini, dalam bentuk koordinat. Kebiasaannya cara ini yang paling banyak, yang paling kerap, yang paling banyak yang kita akan gunakan. Sampailah kamu masuk belajar matematik tambahan dan juga kalau kamu belajar dekat form 3 nanti, kita akan banyak gunakan yang ini. Okey, nanti saya terangkan macam mana nak guna apa ni y2, y1, x2, x1 ni. Okey, jadi kita tengok contoh. Okay, example 4. Determine the gradient of the following coordinate points. Okay, A 3, 1 and B 6, 7. Okay, untuk yang tak ingat bab koordinat, apa benda A 3, 1, B 6, 7 ni? Geografi pun kamu dah belajar kan? Okay, nombor yang mula-mula 3 tu adalah kedudukan dia pada paksi X. 1 tu adalah paksi Y punya. Okay, yang 6 tu adalah X koordinat, yang 7 tu adalah Y koordinat. Okay, yang ni X, yang ni Y, yang ni X, yang ni Y. Okay, kalau tak ingat lah, ni saya ingatkan. Okay, determine gradient of the following coordinate point. Okay, kita buat yang A dulu. Okay, dia bagi koordinat yang pertama A sama dengan 3, 1. Koordinat yang kedua B sama dengan 6, 7. Okay, kita nak dapatkan gradient. Dia cakap tadi formula dia adalah M sama dengan Y2 ditolakkan dengan Y1 dibahagikan dengan X2 ditolakkan dengan X1. Jadi kita hanya perlu labelkan sahaja. Yang ni tadi saya cakap 3 ni adalah X. Yang 1 ni adalah Y, betul tak? Yang 6 ni adalah X, yang 7 ni adalah Y. Cuma kita kena tambah nombor. Ada 2 kan kat sini. Ni X, ni pun X. Kita labelkan. Yang ni adalah X yang pertama, yang ni adalah X yang kedua. Okey. Jadi yang atas ni Y yang pertama, yang bawah ni adalah Y yang kedua. Jadi kita labelkan yang ni X1, yang ni Y1. Okey, dia tak boleh sini X1, sini Y2. Tak boleh. Dia mesti nombor yang sama. Kalau sini 1, sini 1. Kalau yang ni X2, yang ni kena Y2. Dia tak boleh X2, Y1 ataupun X1, Y2. Tak boleh. Dia mesti kalau yang pair dia ni, nombor ni mesti sama. 1 dan juga 2. Okey, jadi kita labelkan dia X1, Y1, X2, Y2. Tak kisah yang ni kamu nak tulis X2, Y2, yang ni X1, Y1 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, nanti tanya cikgu macam mana kita nak tahu X1, Y1, yang ni X2, X2, Y2. Tak kisah. Yang penting dia hanya perlu sama yang ni X1, Y1. Okey, kedudukan dia tak kisah. Yang ni kat sini boleh, yang ni kat sini pun boleh. Okey, jadi kita dah labelkan dah X1, Y1, X2, Y2. Masukkanlah sahaja di dalam formula. Formula ni kena hafal ya, supaya memudahkan kamu nak jawab exam nanti. Jadi M sama dengan Y2 dia mana? Okey, Y2 dia adalah tadi 7. Masukkan 7. Ditolakkan dengan Y1 dia adalah yang ni. Y1 dia adalah 1. Okey, dibahagikan dengan X2 dia adalah 6. Masukkan kat sini 6. Ditolakkan dengan X1 dia adalah 3. Okey, jadi kita kiralah. Okey, 7 tolak 1 yang atas. 7 tolak 1 dapat 6. Yang dekat bawah 6 tolak 3 dapat 3. 6 bahagi 3. Boleh pemudahkan tak? Boleh. 3 bahagi 3 1, 6 bahagi 3 2. Jadi jawapan yang terakhir M adalah bersamaan dengan 2. Jadi ini adalah gradient dia. Okey, gradient dia adalah 2 untuk soalan A. Okey, itu sahaja. Sekarang kita tengok yang soalan B pula. Okey, mula-mula sekali kita tulis dulu koordinat yang dia bagi. P 4 -1. Yang kedua dia bagi kita Q sama dengan
3, 5. Okey, kita labelkan ni X, ni Y, ni X, ni Y. Yang ni letak 1, yang ni letak 1, yang ni letak 2, ni letak 2. Okey, labelkan X1, Y1, X2, Y2. Ataupun kamu nak letak terbalik. Contoh, yang ni nak letak X2, Y2, X1, Y1 pun boleh, tak ada masalah. Yang penting nombor pair dia, yang ni mesti sama. Okey. Okey, jadi kita tulis dulu formula dia. M bersamaan dengan Y2 ditolakkan dengan Y1 dibahagikan dengan X2 ditolakkan dengan X1. Okey, jadi masukkan sahaja ke dalam benda ni tadi koordinat, masukkan ke dalam formula. Okey, Y2 adalah negatif 1. Jadi letak negatif 1 ditolakkan dengan Y1 dia adalah 5. Okey, ni Y1 5. Masukkan. Okey, dibahagikan dengan X2 dia tadi, apa benda tu? 4. Ditolakkan dengan X1 dia adalah 3. Okey, jadi kita selesaikan. Yang atas, negatif 1 tolak 5. Kalau tak boleh congak, tolong tekan kalkulator. Kalau boleh congak, congakkan saja, mudah saja. Negatif 1 tolak 5 jadi negatif 6. Dibahagikan dengan 4 tolak 3 jadi 1. Negatif 6 bahagi 1, maka jawapan akhir M kita akan dapat. Jawapan dia adalah negatif 6. Okey. Lagi satu saya lupa nak cakap. Graf, kalau M tu kecurunan dia adalah positif. Okey, kecurunan dia adalah positif, dia akan bentuk menaik macam ni. Okey, ni adalah bentuk graf yang positif. Sorry, saya lukis sekali. Dia menaik macam ni. Okey, naik tangga. Okey, kalau gradient dia M ni kamu dapat dalam bentuk negatif. Okey. Gradient kamu dapat negatif, maksudnya dia punya graf akan jadi bentuk macam ni. Dia akan menurun ke bawah. Okey, ini adalah untuk bentuk dia. Positif, bentuk menaik ke atas. Kalau negatif, bentuk menurun ke bawah. Okey, settle . So, kita dah belajar dua cara. Yang pertama tadi, vertical distance dibagikan dengan horizontal distance. Yang kedua, kita gunakan formula untuk dapatkan dia punya gradient. Formula dia adalah Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 ditolakkan dengan X1. Okey, seterusnya kita tengok cara yang ketiga. Okey, cara yang ketiga adalah M boleh dicari dengan menggunakan formula negatif Y-intercept dibahagikan dengan X-intercept. Okey, sebelum tu kita kena belajar dulu apa itu intercept. Okey, saya tunjukkan contoh dekat sini. Yang dah belajar lukis graf dengan koordinat sepatutnya tak ada masalah lah. Patutnya kena tahulah intercept ni apa. Okey, jadi macam kita belajar tadi Cartesian plane, ni ada paksi Y, yang ni pula ada paksi X. Okey, ini adalah satu graf yang melalui yang telah dilukis pada Cartesian plane. Okey, tempat graf tu bersilang pada paksi Y sini. Okey, ni sini. Point dia bersilang tu, yang ni kita panggil sebagai Y-intercept. Okey, tempat di mana graf tu bersilang pada paksi Y, dia dinamakan Y-intercept. Tempat di mana graf tersebut bersilang dengan paksi X pula, yang ni kita panggil sebagai X-intercept. Okey, mudah sahaja. Okey, jadi ingat balik dia punya formula. M sama dengan negatif. Ingat depan dia ada negatif. Y-intercept dibahagikan dengan X-intercept. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, determine the gradient of the following points of coordinate. Okey, tentukan gradient bagi titik koordinat yang diberi. Okey, jadi dia bagi kat sini 8, sini negatif 5. Okey, ini adalah Y-intercept. Graf tu bersilang pada paksi Y. Yang ni pula adalah X-intercept, dia bersilang pada paksi X. Jadi, tulis dulu formula dia. M bersamaan dengan negatif Y-intercept dibahagikan dengan X-intercept. Saya shortcut sikit lah. Nak tulis intercept tu panjang. Okay? Jimat masa sikit. Jadi M bersamaan dengan negatif Y-intercept tadi kita dah tengok kat sini adalah 8. Masukkan nilai. Dibahagikan dengan X-intercept dia adalah negatif 5. Okay, sini depan tadi ada negatif. Sini pun ada negatif. Bila negatif bertembung dengan negatif, maka jawapan dia akan jadi positif. Jadi dapat jawapan dia akhir adalah 8 perkandungan 5. Jangan, tak perlu ditukar kepada pecahan nombor bercampur. Okey, biarkan dia saja ke dalam pecahan tidak wajar macam ni. Okey. Okey, ni adalah soalan A, kita tengok yang B pula. Okey. Ni adalah Y-intercept, ni adalah X-intercept. Ni adalah persilangan di paksi Y, ni adalah persilangan pada paksi X. Tulis dulu formula, biasakan diri menulis M sama dengan negatif Y-intercept dibahagikan dengan
X intercept. Okey, jadi M bersamaan dengan negatif, Y intercept adalah 4 dibahagikan dengan X intercept adalah 3. Jadi kecurunan akhir adalah negatif 4/3. Okey, tengok balik macam saya cakap tadi. Gradient positif. Bila gradient positif, bentuk dia menaik ke atas macam ni. Okey, tengok kat sini. Gradient dia adalah negatif. Nampak ada negatif ke depan. Bila gradient dia dapat negatif, maka graf dia bentuk menurun ke bawah. Okey, so kita dah belajar 3 cara. Cara pertama tadi adalah vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Okey, kalau kamu guna cara yang pertama, positif dan juga negatif, kamu kena tentukan berdasarkan graf tersebut. Kamu kena tengok gambar. Okey, sebab kalau pakai formula yang tu, vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance, okey, positif negatif kamu kena tambah sendiri mengikut bentuk graf tersebut. Okey, untuk yang cara kedua dan cara ketiga, automatik dia dah ada negatif dia dah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh example 7. Calculate the gradient of a straight line AB and PQ based on the diagram on the right. Okey, kat sini dia bagi satu Cartesian plane. Ini adalah paksi Y, sini adalah paksi X. Okey, ini adalah titik asalan, titik 0, 0. Ini adalah Q, ini adalah P. Ini adalah garisan PQ dan ini adalah garisan AB. Okey, jadi A terletak pada paksi X kat sini. Ini B pula terletak pada paksi Y. Okey, P terletak pada paksi Y, Q terletak pada paksi X. Jadi kita nak dapatkan gradient bagi AB dan juga gradient bagi straight line PQ. Okey, kita buat untuk AB dulu. Okey, AB. Jadi cara mana kita nak pakai? Semua cara kita boleh pakai. Okey, katakanlah saya nak pakai cara yang pertama, iaitu vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Okey, berapa dia punya vertical distance? Jarak daripada sini sampai sini. Ada 2 kotak, tengok 1, 2. Ni adalah dia punya vertical distance. Jadi kita letak 2. Okey, horizontal distance dia pula berapa jarak dia? Okey, 1, 2, 3. Jadi jarak dia adalah 3. Jadi dia punya kecurunan adalah 2/3. Ini adalah kalau kita gunakan kaedah yang pertama, kita ambil vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Kemudian kita kena tengok graf. Graf tu positif, naik ke atas. Jadi kita biarkan kat sini kekal jawapan dia positif. Kalau graf dia bentuk macam ni ke bawah, maka kita kena tambah negatif dekat depan. Ini kalau kita gunakan cara yang pertama. Okey, kita tengok cara yang kedua. Kalau kita nak dapatkan gradient bagi AB ni, gunakan cara yang kedua. Okey, M sama dengan, cara yang kedua kita guna formula Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, mana dia punya koordinat? Okey, ni adalah titik dia, A dan juga B. Kita tengok A. Apa koordinat bagi A? Okey, A ni koordinat, kita baca koordinat X dulu Sini koordinat X dulu, kemudian koma, kemudian kita letak koordinat Y. Okey. Jadi koordinat X dia adalah 3, negatif 3 ni. Ni adalah koordinat X dia, jadi kita letak negatif 3. Koordinat Y dia adalah, kita baca kat sini. Apa koordinat Y dia? Koordinat Y dia adalah 0. Jadi ini adalah koordinat bagi A. Koordinat bagi B pula. Koordinat X dia kat sini, kita baca koordinat X kat sini adalah 0. Okey, koordinat Y dia pula adalah kat sini iaitu 2. Jadi ini adalah koordinat A dan juga koordinat B. Kemudian kita labelkan yang ni X, Y, yang ni pun X, Y. Labelkan X1, Y1, X2, Y2. Masukkan saja ke dalam formula. M bersamaan dengan Y2 adalah 2, ditolakkan dengan Y1 kosong, dibahagikan dengan X2 adalah kosong, ditolakkan dengan X1 negatif 3. Okey, jadi M sama dengan 2 tolak kosong yang atas akan jadi 2, dibahagikan dengan kosong tolak negatif 3. Okey, tolak-tolak dia akan jadi tambah, jadi maksudnya kosong tambah 3. Jadi kat bawah akan dapat positif 3. Jadi ini adalah dia punya gradient. Sama saja macam kamu guna kaedah yang pertama tadi. Jadi gunakanlah cara tu mengikut soalan, mengikut situasi yang mana yang paling mudah untuk kamu. Ketiga-tiga cara adalah diterima. Okey, ni 2 cara dah. Kita tengok cara yang ketiga pula. Okey, tunjuk cara yang ketiga. M bersamaan dengan negatif Y intercept dibahagikan dengan X intercept. Okey, disebabkan A ni dah bersilang dengan paksi X. Okey, dan yang ni pula B dia bersilang dengan paksi Y, automatik yang ni adalah paksi ini adalah X intercept, ini adalah Y intercept. Jadi masukkan sahaja nilai. M bersamaan dengan negatif Y intercept adalah 2. Ni kedudukan kat sini, 2.
dibahagikan dengan x-intercept adalah negatif 3 kat sini. Okay, jadi letak kat sini negatif 3. Sini ada negatif, sini pun ada negatif. Negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Maka gradient adalah bersamaan dengan 2/3. Okey, selesai. So, ini adalah dengan menggunakan ketiga-tiga cara untuk dapatkan kecurunan bagi AB. Okey, sekarang kita buat untuk PQ pula. Okey, PQ, kaedah yang pertama. Vertical, saya tulis V lah. Nak jimat masa. Vertical over horizontal. PQ sama dengan vertical distance dia berapa? Okey, P nak ke Q, vertical distance dia kat sini. 1, 2, 3. Okey, jadi ada 3 kotak. Horizontal distance dia pula 1, 2, 3. 3 juga. Okey, jadi kita letak vertical 3, horizontal pun 3. 3 bahagi 3, maka kecurunan dia adalah 1. Okey, tetapi kita tengok kat sini. Dia menurun ke bawah, betul tak? Bila dia menurun ke bawah, maka kita kena tambah negatif dekat depan dia. Jadi kecurunan bagi PQ, bukan PQ kena tulis M kat sini. Gradient bagi PQ adalah negatif 1. Okey, sekarang kita tengok cara yang kedua susah nak kena tulis koordinat semua. Saya buat cara yang ketiga lah. Okey, cara yang ketiga kita buat guna y-intercept. M sama dengan negatif y-intercept. Bukan nak kata cara yang kedua tu tak boleh guna, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita nak jawab exam ni nanti, kita buatlah cara yang paling mudah dan paling cepat. Jadi pilihlah yang mana yang kamu rasa paling senang nak buat. Okey, y-intercept dibahagikan dengan x-intercept. Okey, jadi M bersamaan dengan negatif. Y-intercept dia adalah yang berada di sini iaitu 3 dibahagikan dengan x-intercept dia adalah yang dekat sini iaitu 3 juga. Jadi 3 bahagi 3 maka gradient dia akan dapat negatif 1. Sama saja macam yang kamu buat tadi. Cuma cara yang pertama kamu kena tentukan positif negatif dia tu berdasarkan gambar graf. Okey, jadi pilihlah kaedah mana yang kamu suka, yang kamu rasa mudah dan kamu rasa senang dan boleh jawab dalam exam. Okey, kita tengok seterusnya. Gradient of a straight line. Okey, kali ni kita nak tengok contoh. Macam mana kalau garis lurus tu, ni adalah Cartesian plane ni adalah Y, ni adalah X. Macam mana kalau straight line tu, dia terus macam ni. Straight je. Okey, bila dia macam ni, maka dia tak ada kecurunan, landai saja. Okey, dia straight macam ni, tak ada kecurunan langsung. Kalau kita kayuh basikal tu macam kayuh atas jalan yang lurus, tak ada bukit, tak ada turun bawah ke apa ke. Okey, jadi tak ada kecurunan. Gradient dia adalah kosong. Okey. Kalau garis lurus itu dilukis secara menegak macam ni pula. Okey. Secara tegak, vertical. Okey, maka gradient dia tidak boleh dikira. Okey, gradient dia adalah undefined ataupun infinity. Biasanya kita tulis undefined lah. Okey, kalau macam ni, gradient dia kosong. Kalau tegak, dia punya gradient adalah infinity ataupun undefined. Okey, kita tengok contoh. Example 8 ni tak ada perkiraan, kita nak bincang-bincang je. Okey, minum air jap, 2 saat. Okay, identify the straight line that has the gradient value of positive, negative, 0 or undefined in diagram below. Justify. Okay, yang pertama kita tengok ni, EF. Okay, yang ni apa kecurunan dia? Kecurunan dia kita nak tentukan sama ada dia positif ke, negatif ke, kosong ke ataupun undefined. EF dia menurun ke bawah. Jadi ini adalah negatif. GH dia menurun ke bawah pun. Yang ni adalah negatif juga. IJ yang ni adalah positif sebab dia menaik ke atas. KL ni dia menurun ke bawah. So dia negatif. MN naik ke atas, maka dia adalah positif. AB melintang macam ni. Jadi gradient dia adalah kosong. Okay. Dan PQ menegak macam ni, maka gradient dia adalah undefined. Okay, jelas tu? Negatif, negatif, positif, positif. Negatif, infinity ataupun undefined. Yang ni kosong. Okay, jelas? Okay, tengok example 10. Okay, ni contoh yang penyelesaian masalah lah. Kamu boleh tengok soalan ni dalam kamu punya buku teks. Every day, Jamali fetches water from the river bank near his house. Okay, ni rumah. Ni Jamali hidup kat sini. Dia pergi ambil air kat sungai. Okay, and later goes into the forest to search for mushrooms. Okay, pagi-pagi dia pergi ambil air. Kemudian dia pergi masuk hutan nak cari cendawan. Calculate the gradient of his house to the forest. Kirakan kecurunan daripada rumah dia nak ke hutan. Macam ni lah. Dia nak suruh kita cari gradient yang berada di sini. Okey, nak senang saya keluarkan ni. Okey, saya keluarkan, saya lukis sebagai segitiga. Okey. Gerak-gerak pula segitiga. Okey, jelas ni house. Sini house, sini adalah forest.
Okay, jadi kita nak buat benda ni, kita kena, macam kita belajar tadi, ada 3 cara, betul tak? Yang pertama, vertical distance dibagikan dengan horizontal. Yang kedua, y2 minus y1, y2 minus dengan y1 dibahagikan dengan x2 tolak x1. Dan yang ketiga adalah kita gunakan negatif y-intercept dibagikan dengan x-intercept. Kita tengok soalan, yang mana yang paling sesuai untuk kita gunakan. Untuk soalan ni, dia tak bagi koordinat. Dan tak ada juga intercept. Tak ada koordinat, tak ada intercept. Jadi satu je choice yang kita boleh guna, kita guna kaedah yang pertama iaitu kita gunakan vertical distance dan juga horizontal distance. Maka ini adalah vertical distance, yang ni adalah horizontal distance. Jadi kita kena dapatkan tu. Okey, jadi horizontal distance kat sini jelas dah. Daripada daripada rumah nak ke hutan, jarak dia adalah 10 meter. Jadi kita tulis kat ni 10 meter. Okey, vertical distance dia pula daripada rumah ke sini. Okey. Daripada sini, bawah ni, ke sini adalah 50 meter. Daripada sini ke sini pula adalah 20 meter. Jadi, sini ke sini berapa? Sini ke sini. Jadi, kita ambil 50, tolakkan dengan 20, maka dapatlah jarak yang berada di sini. Jadi, 50 tolak 20, maka dapatlah kita 30 meter jarak menegak daripada rumah dia nak ke forest. Jadi, nak dapatkan gradient, okay, M sama dengan vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Maka masukkan nilai vertical distance dia adalah 30 dibahagikan dengan horizontal distance dia adalah 10. 30 bagi 10 dapatlah gradient dia adalah 3. M equal to 3. Itu sahaja. Okey, mudah. Boleh? Itu sahaja. Alright. Soalan yang kedua. The river bank to his house. Daripada air nak ke rumah dia. River bank. Kat mana river bank Riverbank ni di tepian sungai. Saya anggap kat sini lah kot Dia ambil sebab dia bagi kat sini jarak 40 meter. Sini rumah. Okey, kita buat segitiga. Macam ni lah, kita anggap macam ni lah Okey. Jadi kita buat segitiga kat sini. Macam ni. Dia ambil air daripada sini, ambil air balik rumah dia. Okey, jadi kita lukis. Alright. Okey, sini riverbank. Ni rumah dia. Okey. Jadi ada satu saja cara disebabkan dia tak bagi koordinat, tak bagi y-intercept, dia bagi jarak saja, maka kita kena gunakan jarak lah. Okay, jadi jarak yang vertikal dia adalah 20. Sini, dia dah bagi dah 20. Jarak horizontal dia adalah 40. Okay, jadi dia punya keturunan M adalah sama dengan vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Maka vertical distance dia adalah 20, horizontal dia adalah 40. Kita pemudahkan. 20 bagi 40, kosong potong. 2 dengan 4 pun 2 potong. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Maka gradient dia adalah 1/2. Okey, jangan lupa kita kena tentukan sama ada graf ni positif ataupun negatif. Disebabkan dia menaik macam ni. Okey, naik dari sini ke sini. Maka dia adalah positif. Daripada rumah nak ke hutan pun naik macam ni. Maka dia adalah positif. Okey, jelas tu untuk contoh 10. Okey, ada pun masalah tolong tanya ya. Okay, seterusnya soalan solving problems. Example 11. Boleh tengok dalam buku teks. Determine the x-intercept of a straight line that passes through the point 0, -4 with the gradient of -2. Okay, determine the x-intercept of a straight line that passes through the point P, 0, -4 with the gradient of -2. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okay, kalau kita tengok soalan A ni, kita boleh lukis balik apa maklumat yang dibagi. Okey, ni adalah Cartesian plane. Ni adalah paksi Y, ni adalah paksi X. Okey, dia cakap garisan lurus tu melalui titik kosong -4. Dekat mana kosong -4 ni? Okey, kosong tu adalah koordinat X, -4 ni adalah koordinat Y. Okey, jadi koordinat X ni dekat kosong. Mana kosong? Kosong untuk koordinat X adalah kat sini. Y pula -4. Maksudnya dekat bawah. 1, 2, 3, 4. Dia ada kat sini. Okey, saya sambung. -1, -2, -3, -4, -4. So, titik P tu terletak di sini. Okey, koordinat X dia kosong. Y dia adalah -4. So, ni adalah titik bagi P. Okey, dan gradient dia adalah -2. Maksudnya graf tu menurun ke bawah. Macam ni. Okey, menurun ke bawah. Jadi, graf tu akan melalui sini. Macam ni lah. Okey, turun ke bawah. Okey, jadi saya anggap je lah macam ni. Kita anggar je, anggar. Okey, graf tu bentuk macam ni lebih kurang. Apa yang soalan ni nak adalah dapatkan x-intercept yang terletak di sini. Okey, ni sebagai anggaran je.
saya lukis ni nak bagi kamu nampak. Itu saja. Bila disebut tentang x-intercept, maka berdasarkan 3 cara yang kita belajar tadi, maka kita kena gunakan formula yang terakhir sekali, cara yang ketiga, iaitu intercept lah. Jadi apa formulanya tadi? M adalah bersamaan dengan negatif y-intercept dibahagikan dengan x-intercept. Okey. Ini adalah benda yang ini adalah benda yang dia nak, x-intercept. Y-intercept sebenarnya dia dah bagi, tapi dalam bentuk ayat. Dia bagi titik P. Dia tak cakap titik P ni adalah y-intercept. Tapi bila kita lukis, kita nampak, oh sebenarnya titik P ni adalah y-intercept. Okay, jadi kita hanya perlu masukkan titik ni di sini. Dan M pun dia dah bagi, gradient dia adalah negatif 2. Jadi masukkan saja nilai. M sama dengan negatif 2 bersamaan dengan negatif. Y-intercept dia adalah negatif 4. Dibahagikan dengan x-intercept, kita tak tahu, labelkan dia saja sebagai x. Okey. Sini ada negatif, sini pun ada negatif. Negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Maka negatif 2 bersamaan dengan 4 per x. Nak dapatkan x, kita pindahkan x ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. Maka negatif 2x adalah bersamaan dengan 4 dan x bersamaan dengan 4 dibahagikan dengan negatif 2. Ini basic persamaan linear. Pindahkan sahaja. Okey, jadi 4 bahagi negatif 2, hasil akhir kita akan dapat x adalah negatif 2. Maka nilai yang terletak di sini adalah negatif 2. Ini adalah x-intercept. Okey, boleh? Alright, sekarang kita tengok contoh B. Determine the coordinate of y-intercept of a line that passes through Q60 and the gradient 1/3. Okey, ni soalan ni sama je macam tadi. Kalau boleh kita lukis je dulu. Okey, nak nampak senang kita lukis. Alamak, saya ingat. Apalah lukis sangat ni. Okey. Okey, titik mana yang dia bagi tu? Okey. Y-intercept of a line that passes through Q60. Okey, 6 ni adalah koordinat x dia. Koordinat x terletak pada 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini adalah 6. Y dia adalah kosong. Sini Y kosong. Jadi kat sini 6 kosong. Kedudukan dia adalah di sini. Okey, ini adalah titik Q. Okey, titik Q terletak di sini. Okey, kemudian gradient dia adalah 1/3. 1/3 maksudnya graf dia naik ke atas, betul tak? Graf dia naik ke atas, tapi takkan macam ni kot. Okey, graf dia mesti dekat sini supaya melalui Q. Graf dia nak positif, dia akan melalui Q, so dia akan lalu kat sini lah. Jadi kita kena cari y-intercept somewhere around here. Okay, jadi kita lukis dulu. Okay, ni adalah kemungkinan graf tersebut. Kemungkinannya saya tak kata tepat, tapi dia mesti melalui dekat Q ni. Sebab apa dia daripada bawah ni naik ke atas? Sebab dia graf positif, dia mesti naik ke atas. Dia tak boleh turun macam ni. Kalau turun macam ni, maksudnya gradient dia negatif. Tapi gradient dia bagi kat sini positif, maka kena daripada bawah naik ke atas dan melalui titik Q. Jadi kita nak dapatkan nilai yang berada di sini. Jadi gunakan formula M bersamaan dengan negatif y-intercept dibahagikan dengan x-intercept. Okey, dia nak y-intercept ni. X-intercept dia tak bagi secara jelas di dalam soalan. Cuma dia bagi dekat kita dalam bentuk koordinat. Rupanya lepas kita lukis koordinat y Q60 ni, benda ni sebenarnya adalah x-intercept. Sebab dia bersilang dengan, graf tu bersilang pada titik ini. Okay, jadi kita masukkan nilai. Keturunan adalah 1/3. Bersamaan dengan negatif. Y-intercept dia adalah tak tahu benda yang kita nak cari. Labelkan dia sebagai y. Dibahagikan dengan y. X-intercept dia adalah 6. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ni? Ni kita kena pindahkan 6. Pindah sebelah kiri sebab kita nak dapatkan y. Nak dapatkan y, 6 pindah sebelah kiri. Maka sebelah kiri akan ada 1/3 didarabkan dengan 6. Sebelah kanan ada negatif y. Okey, 1/3 6 potong. 3 bagi 3, 1. Ni 6 bagi 3 dapat 2. Jadi 1 darab 2 akan dapat 2 di sebelah kiri. Ataupun kalau kamu pening-pening sangat, tekanlah kalkulator. Okey, di sebelah kanan ada negatif y. Jadi negatif, pindahkan ke sebelah sini. Maka kita akan dapat negatif 2 bersamaan dengan y. Maka y adalah negatif 2. Jadi nilai yang berada di sini adalah negatif 2. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Calculate the value of V in the diagram on the right. Okay, calculate the value of V in the diagram on the right. Okay, ni dia bagi dalam bentuk intercept juga. Ini adalah y-intercept, ni adalah x-intercept dan ni dia bagi gradient. Dia nak suruh kita cari x-intercept. Okay, jadi gunakan terus formula x-intercept.
F sama dengan negatif Y intercept dibahagikan dengan X intercept. Gradient dia dah bagi 4, gantikan masuk 4 sama dengan negatif Y intercept dia adalah negatif 8 dibahagikan dengan X intercept dia adalah V. Negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Maka 4 bersamaan dengan 8 dibahagikan dengan V. Nak dapatkan V, maka V kena pindah sebelah kiri dulu. Maka pindah sebelah kiri dia akan jadi darab. V darab 4 akan jadi 4V bersamaan dengan 8. Pindahkan 4 ke sebelah kanan, maka akan dapat V bersamaan dengan 8 dibahagikan dengan 4. Maka nilai V adalah 2. Jadi nilai di sini adalah 2. Okey, jadi kita tengok soalan yang terakhir iaitu example 13. Okey, soalan ni susah sikit kot. Okay, given that A is equal to negative 9, negative 2, B negative 7, 2, C is negative 4, 3, and D is negative 6, negative 1 are the vertices of a quadrilateral. Okay, ni adalah A, B, C, D, bucu-bucu bagi sebuah sisi 4. Kita tak tahu sisi 4 ni jenis apa. Square ke, rectangle ke, rhombus ke, parallelogram ke, apa benda lagi kita belajar? Diamond ke, trapezium ke, apa kita tak tahu. So, dia suruh kita determine the type of the quadrilateral. Okay, soalan ni apa yang kita kena buat adalah kita kena lukis dulu. Tak ada cara lain, kita kena lukis dan kita kena buktikan dia adalah jenis apa. Jadi, mula-mula sekali kita kena lukis. Buat dulu paksi. Allah, saya ingat saja tak ada baris ni. Kejap, adjust sikit kursi. Okey. Ni paksi Y. Baik, ini adalah paksi X. Okey. Labelkan X, Y. Labelkan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup kot 10 banyak sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kamu buat ikutlah kotak betul-betul dalam buku. Saya buat tak ikut kotak, ikut suka hati saya ni. Okay, kemudian labelkan nombor. Paksi X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah kiri pula, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Okay. Paksi Y kat atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paksi Y ke bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Okey, kita dah ada paksi. Sekarang kita nak labelkan titik. A adalah negatif 9, negatif 2. Negatif 9 adalah koordinat X. Negatif 2 adalah koordinat Y. Jadi kita tengok koordinat X dulu. Ini adalah paksi X. Tengok negatif 9. Kat mana negatif 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini adalah 9 untuk koordinat X. Koordinat Y dia adalah negatif 2. Okey, ini Y negatif 2 terletak di sini. Okey, jadi ini 9 tadi turun. 1, 2. Jadi ini adalah kedudukan bagi titik A. Okey, kedudukan bagi titik A. Negatif 9, negatif 2. Koordinat X dia adalah negatif 9. Koordinat Y dia adalah negatif 2. Okey, seterusnya B, negatif 7, 2. Negatif 7 adalah koordinat X. 2 ni adalah koordinat Y. Jadi negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni saya saja tunjuk. Padahal dia dah label lah kat sini. Ini 7 ni kan. Okey, ni adalah koordinat X 7. Koordinat Y dia adalah 2. Sini 2 Sini 2. Jadi 7 dengan 2. Dekat sini. 1, 2. Okey. Jadi dia terletak di sinilah. Okey, ni adalah koordinat bagi B. Negatif 7, 2. Okey, koordinat C. Negatif 4, 3. Negatif 4 berada di sini. Ni adalah negatif 4. 3 terletak di sini. Okey, ni 3. Negatif 4 dengan 3. So, sambungkan dia bertembung di sini. Okey, jadi sini adalah koordinat C. Negatif 4, 3. Okey, dan yang terakhir adalah negatif 6, negatif 1. Negatif 6 berada di sini. Negatif 1 berada di sini. So, negatif 6, negatif 1. Kat sini lah lebih kurang. Okey, jadi sini adalah negatif 6, negatif 1. Tengok dulu koordinat X, negatif 6. Kemudian tengok koordinat Y, negatif 1. 6, 1. Sambungkan dekat tempat pertemuan tersebut. Okey, jadi ini adalah koordinat bagi titik D, iaitu negatif 6, negatif 1. Okey, jadi kita sambungkan petak tersebut. Okey.
Tak siap lagi ya. Yang ni kita baru tengok macam mana bentuk dia macam mana. Jadi kita kena tentukan, kita kena buktikan bahawa dia adalah satu jenis daripada sisi salah satu daripada segi empat. Okey, jadi yang ni bila tengok bentuk confirm bukan square, bukan rectangle. Jadi sama ada dia adalah rhombus ataupun parallelogram. Tetapi rhombus dia punya setiap sisi tu mesti sama panjang, betul tak? Tapi kat sini tak sama panjang ni. Jadi ini adalah sebuah parallelogram. Bila kita cakap tentang parallelogram, maka dia punya sisi ni kena selari. Yang ni kena selari, yang atas kena selari dengan bawah. Apa maksud selari ni? Maksudnya kecerunan dia pun sama juga. Kalau yang ni condong banyak ni, yang bawah ni pun condong yang sama. Kalau sini condong macam ni, yang ni pun kena condong dengan cara yang sama. Dia punya kecerunan tu mesti sama basically. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena buktikan kecerunan bagi garisan ni, BC ni adalah sama dengan kecerunan bagi AD. Dan kita kena buktikan kecerunan bagi AB adalah sama dengan kecerunan bagi DC. Jadi itu adalah apa yang kita kena buat. Okey, jadi kita kena buktikan dulu AB adalah sama cerun dengan DC. Okey, AB kita buat. Disebabkan ini dia bagi koordinat, maka kita kena guna formula iaitu Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 ditolakkan dengan X1. Okey, labelkan A dengan B ni kita labelkan A X1 Y1, B labelkan X2 Y2. Masukkan ke dalam formula. Y2 adalah 2 ditolakkan dengan Y1 dia adalah negatif 1. Letak kurang Y1 dia negatif 2. Dia letakkan kurungan negatif 2 kat sini. Dibahagikan dengan X2 dia adalah negatif 7. Ditolakkan dengan X1 dia adalah negatif 9. Okey. Tambah. Tolak-tolak jadi tambah. Ni tolak-tolak pun jadi tambah. Jadi benda ni tekan kalkulator lah supaya mudah. Okey, 2 tolak negatif 2 dia akan jadi 4. Okey, negatif 7 ditolakkan dengan negatif 9, tolak-tolak jadi tambah. So negatif 7 tambah 9, jadi jawapan dia akan jadi 2. Maka 4 bagi 2 dapatlah 2. Maka ini adalah kecerunan bagi garisan lurus AB. Maka kita kena tunjukkan bahawa DC ni pun adalah sama cerun dengan AB. Jadi kita kena tunjukkan gaya lurus DC pula. Kecerunan DC ni kita kena dapatkan juga dia punya kecerunan. DC sama dengan Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, DC kita labelkan yang ni X1 Y1. Yang ni X2 Y2. Okey. Masukkan ke dalam formula. DC Y2 dia adalah negatif 1 ditolakkan dengan Y1 dia adalah 3 dibahagikan dengan X2 dia adalah negatif 6. Ditolakkan dengan X1 dia adalah negatif 4. Okey, jadi kita kira yang atas negatif 1 tolak negatif 3 akan jadi negatif 4. Yang bawah pula negatif 6 tolak negatif 4. Tolak-tolak akan jadi tambah. So negatif 6 tambah 4 akan dapat negatif 2. Okey, tak ada congak, tolong tekan kalkulator ya. Dan akhir sekali negatif 4 dibahagikan dengan negatif 2, maka kita dapat 2. Okey, jadi kat sini kita dah buktikan AB dan juga DC adalah selari adalah mempunyai kecerunan yang sama. Yang ni dengan yang ni sama cerunnya. Sini kecerunan dia 2, yang ni pun kecerunan dia 2. Tak cukup lagi ya, kita kena buktikan untuk BC dan juga AD juga. Tapi kalau saya sambung takut video ini lama sangat kamu tak larat tengok. Jadi untuk BC dan juga AD saya nak kamu buat sendiri nanti, cuba buat dalam latihan. Sambung, tunjukkan BC dan juga AD ni adalah sama cerun. Bila dia sama cerun, yang ni sama cerun, yang ni sama cerun, yang BC sama cerun dengan AD, maka kita boleh katakan bahawa segi kuadrilateral yang terhasil ni adalah sebuah parallelogram. Tapi kena tunjuk bukti bahawa BC dan juga AD, AB dan juga DC adalah sama kecerunan dia. Okey, boleh? Baik, itu saja kita dah tamat bab 10. Mudah saja bab ni. Jadi lepas ni tolong buat latihan. Ada apa-apa masalah boleh tanya guru-guru yang bertugas, guru tugas kamu lah. Jadi boleh PM dan tanya apa-apa soalan kalau kamu tidak faham. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.